Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas. Malam ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Bersih kritik kurang peruntukan untuk pembangkang dalam belanjawan. Berita penuh. Bersih mengkritik kekurangan peruntukan dana kawasan untuk ahli Parlimen Pembangkang dalam pembentangan semula belanjawan 2023 semalam. Bersih mengingatkan bahawa manifesto Pakatan Harapan PH pada 2022 termaksudlah memberikan peruntukan pembangunan kawasan CDF yang saksama kepada semua ahli Parlimen. Perkara ini adalah dikesali kerana Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah terlepas peluang untuk menunjukkan sisi reformasinya dan bagaimana Malaysia Madani akan dilihat, kata jawatan kuasa pemandu Badan Pemantau Pilihan Raya itu dalam satu kenyataan hari ini. Justru tambah Bersih, sudah tiba masanya untuk kerajaan dan pembangkang duduk bersama untuk merundingkan undang-undang untuk menyediakan CDF yang saksama. Bersih menyatakan Perikatan Nasional PN dengan 74 ahli parlimen mewakili kira-kira 30%, 4,666,529 pengundi pada pilihan raya umum ke-15 dan dengan ketiadaan CDF adalah sama dengan tidak menghormati pilihan pengundi dan hak untuk mengundi wakil pilihan mereka. CDF diperlukan oleh MP untuk berkhidmat kepada rakyat di kawasan mereka dengan lebih baik dengan menampung sebarang keperluan pembangunan yang tidak termasuk dalam program kerajaan, persekutuan atau negeri. CDF juga melingkupi sedikit peruntukan untuk kos pengoperasian pusat hikmat rakyat, katanya. Semalam, ahli Parlimen PN Syahidan Kasim Arau dan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal Machang mengkritik kerajaan kerana tidak memperuntukkan sebarang dana kawasan kepada ahli Parlimen Pembangkang. Bersih menyatakan bahawa menafikan CDF kepada pembangkang telah lama menjadi taktik oleh kerajaan untuk menghukum pembangkang bertujuan untuk menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pengundi terhadap wakil pembangkang. Apabila ini berlaku, katanya, dana yang diperuntukkan kerajaan sebaliknya disalurkan kepada penyelaras daripada kalangan parti kerajaan untuk meraih sokongan. Taktik sebegini telah digunakan sebelum ini untuk menggoda wakil rakyat, pembangkang melompat dan penjajaran semula parti-parti sebagaimana yang kita lihat pasca kejatuhan BN selepas 9 Mei 2018 sehinggalah tanda tangan MOU antara kerajaan Ismail Sabri dan PH pada 13 September 2021. Malah keadaan ini masih berterusan di Sabah. Sesiapapun yang benar-benar membenci langkah Sheraton, mereka sepatutnya membenci diskriminasi peruntukan CDF terhadap pembangkang. Bukan menjerit ketika menjadi mangsa tetapi kemudiannya melakukan perkara yang sama apabila berkuasa, katanya. Menafikan pembangkang, CDF juga boleh menjadi taktik makan diri semasa pilihan raya negeri akan datang, kata Bersih lagi. Kami berharap kerajaan Anwar lebih berhikmah untuk tidak meneruskan amalan keji, tidak demokratik dan pendek akal ini, katanya. Tegas Bersih, jika Anwar tidak menengani isu itu, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin harus menyediakan rang undang-undang bersendirian mengenai CDF yang saksama selepas maklum balas daripada kumpulan masyarakat sivil, ahli akademik dan pihak berkepentingan lain. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik dari kosmo.com.my bertajuk Saya tidak akan maafkan dia, Azam. Berita penuh. Saya tidak akan memaafkan individu berkenaan kerana telah merosakkan reputasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Itu tegas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Beliau berkata demikian bagi mengulas dakwaan yang dibuat oleh pegawai penyelidik kepada bekas Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan, berhubung sogokan bernilai RM10 juta oleh SPRM. Azam berkata beliau secara pribadi tidak memaafkan individu berkenaan kerana telah merosakkan reputasi SPRM dan membuat satu tuduhan yang liar.
Secara jujur, mana saya nak dapatkan wang sebanyak itu? Walaupun permohonan maaf telah dibuat, namun kesalahan itu tetap serius dan perlu diambil tindakan. Malah saya lihat permohonan maaf itu sebagai satu perkara yang sengaja dimain-mainkan, ujar beliau. Beliau berkata demikian pada sidang media Ops Tropicana yang turut dihadiri Ketua Penerangan Imigresen Datuk Sri Khairul Dazami Daud di Ibu Pejabat SPRM di sini hari ini. Dalam pada itu, Azam memaklumkan bahawa individu dikenali sebagai Muhammad Syafiq Abdul Halim itu telah ditahan selepas hadir ke Ibu Pejabat SPRM kira-kira pukul 3 petang semalam untuk memberikan keterangan. Lelaki tersebut akan disiasat mengikut Seksyen 48 Akta SPRM 2009 kerana mengganggu siasatan berkaitan projek Jana Wibawa, katanya. Sebelum ini, Muhammad Syafiq menerusi satu rakaman video mendakwa SPRM menawarkan wang sogokan kepada Wan Saiful bagi memastikan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dituduh menerima rasuah. Video berdurasi 45 saat berkenaan dimuat naik di halaman Facebook Selasa lalu yang mendakwa Wan Saiful dipanggil oleh SPRM untuk menukar kenyataan. Selasa lalu, Wan Saiful telah mengaku tidak bersalah atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM6.9 juta membabitkan projek Jana Wibawa bernilai RM232 juta pada tahun lalu.